Okay, saya silentkan handphone. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya jumpa lagi Mario Syukur, editor majalah Impiana. Hari ni background saya nampak lain sedikit. Selalunya warna kuning, ada background lepet-lepet kan, agak nampak wild. Tapi hari ni saya nampak penuh dengan hijauan. Sebab kali ni Impiana membawakan anda, kalau daripada minggu lepas lagi anda perasan, saya dah membawa Abang Ed yang ada dekat sebelah saya pagi ni. Hai, Bercerita khabar? tentang laman. Okey, Impiana tahu ramai dekat luar sana yang suka bercucuk tanam, yang suka nak tahu tentang tumbuh-tumbuhan hijau. Dah orang kata dah mula rajin nak berkebun dekat rumah. Jadi Impiana bawakan segmen baru dekat dalam, dia sebenarnya taklah baru dekat dalam Impiana, tapi saya boleh katakan baru untuk setiap pagi hari Sabtu anda kali ni. Okey, Impiana Sembang Laman. So kalau kadang-kadang hujung minggu pada hari Sabtu mungkin saya akan bercerita tentang deko. Tapi kali ni saya nak bawa cerita tentang Sembang Laman. Okey, dengan siapa? Dengan Abang Ed. Okey, Abang Ed adalah Cik Adi. Orang kata memang sangat terkenal dekat dalam laman. Kalau orang kata pencinta majalah laman yang dah pernah mengikuti laman pada satu ketika dahulu, Abang Ed adalah penyeri dalam majalah laman. Okey. InsyaAllah. Pagi ni, Abang Ed, kita nak bersembang laman mengenai tajuk yang kita dah war-warkan kepada mereka semua adalah bungaan produktif, rakan laman anda. Ya, bungaan produktif, rakan laman anda. Ya, betul. Bungaan partner. Maknanya bukan manusia sahaja yang dalam hidup di mereka partner, tapi sebenarnya tumbuhan bunga pun ada partner. Ni yang seronok saya nak tahu ni. Betul. Jadi bukan dalam rumah sahaja cantik, bantal kita nak partner, tapi bunga pun kita nak partnerkan juga. Okey, so saya nak tahu dengan mungkin Abang Ed sendiri, Cik Adi boleh cerita dan boleh terangkan kepada saya dan penonton dekat luar pada pagi ni, apa tu sebenarnya yang dimaksudkan dengan bungaan produktif rakan laman anda? Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada semua. Alhamdulillah, minggu ni kita bersiaran untuk kata episod kedua lah bersama majalah Impiana dan saya juga Mama Adli ataupun Abang Ed dalam segmen Sembang Laman. Sebelum tu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi mengikuti program ini. Dan tak terlambat juga saya ingin mengucapkan kepada semua just pesanan ringkas, jangan lupa kita buat dalam suasana lockdown dan so patuh SOP, sama diri sendiri dan juga patuhi SOP ketika berkebun. Okey, berkebun pun ada SOP. Jangan main-main Alright. Okey, so berkenaan dengan topik kita pada hari ini adalah bungaan produktif rakan laman anda. Tengok. Laman kita pun kena ada rakan. Rakan tu macam mana? Okey, apa yang dimaksudkan dengan soalan Puan Mariam tadi tu? Untuk anda semua telah nak tahu, apa itu bungaan produktif? Okey, kenapa disebut rakan lama anda? Okey, umum mengetahui tanaman hiasan ni biasanya dia akan mostly kalau dekat orang Malaysia ni akan tengok tanaman hiasan ni dia akan ada bunga. Bunga yang cantik, pelbagai warna, pelbagai fungsi, ada yang wangi, ada yang macam-macam lah. Ada yang menjalar, ada yang dekat tanah rendah, ada yang dekat sebuah pagaran. Tapi kebanyakannya bunga-bunga ni sebenarnya dia ada satu elemen dia panggil sekali lagi saya ingin menerangkan mengenai fungsi dari segi nilai estetik and functionality. Selain daripada cantik, bunga-bunga ini juga boleh membantu dalam menyeimbangkan alam sekitar kita. Macam mana dia boleh menarik, salah satu yang paling penting adalah bunga dia boleh membantu dalam mengawal prosak secara bersepadu. Okey, bunga ni dia boleh sebagai elemen aromaterapi. Dan yang paling penting, kita semua tahu ejen pendebungaan yang paling bagus dekat dunia ini sehingga dia diiktiraf sebagai salah satu elemen the best pollinator in the world adalah lebah. Okey, sampai dia ada hari lebah sedunia lagi setiap tak silap saya, hari lebah sedunia setiap 20 Mei yang baru lepas ni. So mereka ini serangga ni yang unik ni, dia merupakan ejen pollinator, ejen pendebungaan yang cantik untuk ladang kita, pertanian kita, kawasan pertanian kita. So kalau kita nak dia bekerja untuk kita kena sediakan dia makanan.
Makanan dia apa? Makanan adalah bunga-bungaan yang terdapat kat sekeliling kita. Okey. Dan secara tak langsung, kalau Abang Ai cakap benda ni, rakan laman anda ni maksudnya kalau dalam bidang pertanian ataupun dalam laman, dia akan panggil companion plant. So bunga-bunga ni memang orang kata kena ada dekat kawasan pertanian kita sebagai companion plant untuk membantu sebagai makanan kepada pollinator tadi atau lebah ataupun kelulut, dan juga kepada sebagai mengawal pest control dan secara tak langsung untuk increase produktiviti tanaman. Okey. Yang saya cuma nak cakap kat sini adalah dia terdapat pelbagai jenis bunga yang orang kata yang bukanlah saya kata semua bunga tak produktif. Bunga yang produktif yang biasanya kita gunakan adalah bunga macam tengok dekat saya punya background tu. Ada bunga tonera, ada bunga raya, ada bunga telang. Sebab apa? Kalau umum memang tahu, kalau dia tanam bunga dalam pokok berbunga, dia mesti nak bunga, betul? So pokok-pokok bunga ni memang antara pokok bunga yang orang panggil free flowering. Orang kata free blooming, berbunga sepanjang masa. So bila berbunga sepanjang masa, memang orang kata memang dia akan menyediakan menjadi tempat kepada tanaman serangga-serangga tadi untuk hinggap, dan secara tak langsung dia akan memberikan satu sumber makanan pada serangga ini untuk melaksanakan aktiviti pendebungaan. Okey, pendebungaan sangat penting ya, sama ada ladang kita berselah besar ataupun berselah kecil, memang lebah merupakan salah satu pada enjin pendebungaan. Kalau katakan the best pollinator adalah lebah, memang bukan kata orang Malaysia je, satu dunia iktiraf. Itulah antara yang dimaksudkan dengan Abang boleh tak saya nak tanya, tadi bila Abang berkata bunga-bunga ni adalah bunga yang produktif kan, bunga-bunga produktif ni dia boleh menjadikan kita ni satu lagi ejen terapi tak kepada kehidupan seharian kita? Memang betul. Okey, terapi. Sebab apa? Bunga produktif ni dia ada yang mana mengeluarkan aroma. Okey, aroma terapi memang merupakan satu elemen terapi. Memang dia sebut sebagai aroma terapi. So dari segi warna, okey, dari segi warna bunga tu yang lembut, yang ada warna pink, ada warna kuning, ia juga merupakan eye terapi. Orang kata ketenangan daripada warna hijau. Dan juga dia juga sebagai terapi kepada dalaman. Contohnya kalau pencak bunga telang, selain daripada digunakan untuk memasak nasi kerabu, yang paling terkenal dekat negeri Kelantan tu, dia juga bunga telang juga digunakan sebagai untuk membuat pewarna semula jadi, dan dia juga biasanya orang buat air. Orang buat air warna biru, air orang minum, dia sebagai the best untuk antioksidan kepada ni lah. That's why dia panggil bunga-bunga yang bunga-bunga produktif. Terutama yang saya cuba nak sampai kat sini adalah kalau kita ada laman. Laman kalau kita nak ada laman, sama ada laman besar ataupun laman kecil, kita juga memang akan tanam bunga-bunga ni sebagai orang kata keceriaan. Tapi di laman yang sama, selain pada memberikan elemen cantik, bunga-bunga ni juga boleh memberikan satu orang kata kawan, sahabat pada laman kita. Macam tadi lah, dia boleh membantu dalam mengawal mengawal serangan musuh dan perosak semua jadi pada tanaman kita. Dia boleh kawal kita punya orang kata tumbuh-tumbuhan yang lain, tanaman-tanaman yang lain. Dia sebagai dan dia juga menandakan taman kita ni orang kata mesra alam. Sebab apa? Kita dah ada fauna, kita dah ada flora, kita juga menjemput fauna seperti rama-rama, serangga datang. Ini orang kata menampakkan kita punya laman ni, dan kita punya kawasan sekeliling kita ni seimbang dengan elemen ekosistem kita. Nampak tu. Baru dia nampak laman kita tu hidup, baru kita nampak laman kita. Wow, laman. Wow, ceria laman kita tu. Ceria. Right. Ceria. Taklah straightforward sangat lah. Tak adalah dia jadi macam tanam pokok. Kita tanam pokok ramai-ramai. Tanam pokok ramai-ramai. Nampak hijau je. Pergi kita suntik sikit elemen warna supaya kawasan kita nampak vibrant. Nampak menyelah sikit. Tapi pokok-pokok yang tanam, pokok bunga yang kita tanam tu, dia ada memberikan nilai tambah yang produktif pada diri kita dan juga pada kawasan sekeliling kita. That's sangat penting benda tu. Tapi saya nak selitkan sedikit dekat sini untuk pencinta-pencinta taman ni. Bila Abang Ed kata kita tanam pokok, lepas tu dia akan menghasilkan bunga-bunga yang warna-warni macam ni kan. Tapi kadang-kadang orang yang menanam pokok ni kadang-kadang dia orang kata
kurang kesabaran. Dia lain Abang Ed Mm-mm. bila menghias susun tak nampak cantik. Okey. Tapi pokok ni macam mana yang ni sikit lain sikit David. Macam mana kita nak bagi tips untuk orang yang nak tanam, dia nak nampak cantik ni macam background yang ada dekat Abang Ed, dekat belakang Abang Ed ni. Tapi dia nak Okey. kena tunggu ni, dia nak kena tunggu dengan bersabarnya nak menghasilkan bunga yang warna-warni, bunga-bunga produktif yang macam tadi Abang Ed kata ada colour biru, ada colour kuning, macam mana tu? Ya, ya. So kalau you tengok kan, okey, background saya ni belakang back ni merupakan background antara pokok-pokok yang asas, yang basic, yang orang kata sekarang ni lah, bukan kita yang galakkan, syaratkan, tapi memang orang dah tahu dah. Kalau aku ada ladang sawah padi ke, kebun ke, aku akan tanam pokok-pokok ni. Sebab apa? Selain boleh cantik, dia juga boleh memberikan nilai tambah pada kawasan kita lah. Okey, bunga ni secara asasnya dia ada dua. Okey, dia ada dua jenis, iaitu perennial. Kalau kat Malaysia perennial dengan annual. Annual ni adalah kita hidup lebih pada setahun. So perennial ni kita hidup lebih pada annual kurang setahun, sorry tuan-tuan. Annual kurang setahun, perennial lebih setahun. Okey. So kalau macam orang nak memang bunga ni, dia kena sabar. Apa, of course dia tanam bunga, kalau tanam pokok ni mesti nak bunga. So antara bunga-bunga yang biasa kita cadangkan adalah bunga-bunga yang free flowering, yang blooming, yang sentiasa berbunga. Kalau macam tanam terus bunga tu, memanglah sabar dulu, relax. Kita kena bagikan dia membesar. Kalau kita beli pokok bunga tu, pokok tu memang pokok tu berbunga, tapi pokok tu tak berbunga-bunga lagi masa nak tanam kan. So kita kena sabar, kita kena bagikan dia membaja, menyiram sampai masa kita pangkas, sampai masa kita pruning. So nanti lama-lama dia akan mengeluarkan bunga cantik. Dan dalam masa yang sama kita juga kena tahu karakter pokok tu, bila masa dia berbunga, so bila masa dia tutup. Macam kalau contoh pokok tunera kan, pokok tunera yang atas Abang Ed yang background ni yang ada lebah tu, lebah bunga warna Tu. kuning tu kan. Pokok tunera ni dia hanya berbunga pagi. Diorang panggil dia pokok pukul 10. Nama biasa dia pokok pukul 10. Okey. Sebab dia akan tutup dalam pukul 10 ataupun pukul 11 lebih. Dia akan tutup. Tapi pagi tu dia akan buka. Nampak tak? So bila orang tak tahu kan, kenapa lah pokok ni tutup, kejap buka, kejap tutup, kejap buka. That's why kita kena tahu karakter pokok, karakter bunga tu. Karakter pokok Disiplin tu pokok masa berbunga. Jangan tu ada juga pokok pukul 5 pukul 5 dia tutup, dia kuncup daun dia. Tu pokok hujan-hujan. Nanti kita boleh kupas for next topik, banyak ni. So ada juga pokok yang dia kalau dekat Malaysia ni musim panas dia akan blooming. Ada juga pokok yang sepanjang masa dia blooming, dia mekar. Okey, ada juga pokok yang dia punya daun tu, bunga tu ada yang cepat, kalau kita pasal ada cepat kering, ada cepat, ada yang dia tak konsisten tapi dia berbunga. Itu yang kata karakter bunga yang kita kena faham. Yang kita kena faham untuk kita memilihkan satu pokok-pokok bunga untuk kita kawasan kat kita. Sebab apa? Macam saya cakap tadi, kalau orang nak tanam pokok bunga, dia akan pastikan pokok tu berbunga. Nak bagikan ketenangan dan dia cantik. So kat situlah kita cadangkan beberapa pokok yang boleh memberikan impact yang cantik dari segi blooming, tapi dia juga boleh memberikan satu nilai tambah pada kita punya kawasan lah. Okey. Dekat situ Abang Ed dah contoh bagi kalau kita tengok kan, macam contoh bunga lantana camara. Lantana camara ni kalau tengok dekat Abang Ed punya bawah, dia belah kiri dia bunga ada oren, ada apa semua, bunga orang panggil bunga tiak ayam kan. Okey, bunga lantana camara dia memang dia antara kegemaran kelulut dan lebah madu. Tapi daun dia juga boleh diproses menjadi racun, bahan kimia untuk sebagai racun serangga. Jadi nampak, jadi kita boleh gunakan sebagai racun serangga daripada pokok daun tu. Jadi kita boleh mengurangkan penggunaan racun kimia. Contoh baru ni, siapa yang tak tahu tu dah tahu kat bawah ni, tolong tag dan katakan baru anda tahu sebenarnya dia boleh jadi bolehlah ambil daun tu jadi ejen pembunuh serangga kat rumah. Pembunuh serangga secara semula jadi, secara bukan secara kimia lah kan, secara organik. Kalau baru ni kan pun saya baca majalah Impiana juga pasal pokok tunera tu kan, pokok pukul 10 yang boleh menghalau menghalau salah satu kaedah untuk menghalau haiwan perosak seperti babi hutan. Nampak tak? Itu orang kata produktif.
kita nak mengawal serangga, mengawal haiwan perosak tanpa menggunakan bahan kimia. Yang mana kita boleh membantu dalam memastikan laman kita yang kecil ke atau besar, membantu mengurangkan penggunaan bahan kimia dan secara langsung memenuhi kehendak amalan tanam baik yang sedang Jabatan Tanian war-warkan. Bermula pada laman kita sendiri. Okey, bermula pada rumah kita sendiri. Okey. Yang Abang Ed tengah cerita dengan saya ni sebenarnya semua dan Abang Ed sendiri dah senaraikan nama bunga-bunga yang produktif yang anda mungkin boleh cari dekat luar lepas ni dan tanam dekat kawasan perumahan anda atau kawasan rumah, bukan perumahan ya. Kawasan perumahan jadi lain. Salah satunya betul, salah satunya pokok kemuning, pokok air mata pengantin, pokok tunera, yang paling mudah orang tanam, orang paling suka orang tanam pokok ros Jepun. Okey, pokok ros Jepun tu, portulaka tu kan. Dia karakter dia ground cover. Okey, penutup bumi. Okey, dalam masa yang sama dia berbunga cantik, tapi dalam masa yang sama sebagai penutup bumi dia boleh mengawal pertumbuhan rumpai. Nampak tak? Kalau tengok dekat sawah-sawah padi kan, dia akan tanam pokok ros Jepun atas gambar bunga raya tu, lepas tu pokok tunera. Lepas tu dia orang akan tanam pokok-pokok ni untuk dia sebagai dia punya kawasan untuk membantu mengurangkan pertumbuhan rumpai dan juga membantu mengurangkan pertumbuhan serangga perosak dan serangga perosak lah yang boleh menyebabkan pokok tanaman kita diserang oleh serangga perosak. Sekarang ni dah terjawab dah. Saya tak tanya pun dekat Abang Ed, tapi Abang Ed dah tolong jawab dah terjawab dah saya. Kenapa bila kita pergi jalan-jalan kita nampak pokok bunga ni ada kat sini. Kenapa pokok bunga ni orang tanam tu? Sebenarnya setiap orang tanam pokok bunga tu ada sebab dia. Ada sebab dia. Ada sebab kalau untuk orang-orang yang baru nak berjinak dalam laman dan dalam bercucuk tanam ni, mungkin dia akan main hentam je. Tapi hari ni Impian dah bawakan untuk anda macam mana nak faham macam mana sebenarnya nak jadikan tanaman anda nampak cantik tapi sempurna. Dia bukan cantik je tapi sempurna. Betul. Dan kita juga dalam masa sama kita boleh juga zaman-zaman COVID ni kan. Zaman pandemik sekarang ni kita buat terapi dengan berkebun di rumah kita lah kan, dengan jaga SOP, jangan berkumpul, jangan terlalu berkumpul sangatlah kan kena kompang pula. Okey. So kita boleh menjadikan sumber pendapatan juga dengan macam mana kita jual nak benih pokok tu, buat keratan, kita semai, dah ada anak kita jual RM5, RM8. Itu secara langsung boleh menjana pendapatan dengan menghasilkan bunga-bunga yang produktif, bunga-bunga yang memberikan impak yang baik kepada kita. Okey, sorry. Badan pun sihat. Badan pun sihat. Betul. Badan pun sihat, tak adalah duduk je kat dalam rumah lepas tu duduk stres sebab tak tahu apa benda nak buat dah. So that's why aktiviti berkebun ni memang salah satu aktiviti yang terapi kepada minda kita, fizikal kita dan aktiviti kekeluargaan kita. Berkebun ni lah. Itulah pentingnya sembang laman yang saya bawakan kepada anda pagi ni. Nampak tak? Satu soalan, dua soalan, beribu benda keluar. Baru kita nampak. Itu baru dua. Baru dua benda yang baru dua soalan. Okay, kita nak masukkan dengan soalan yang seterusnya. Saya nak tanya juga. Okay, bila tadi Abang dah cerita punya cerita dah bagi tahu jenis bunga produktif ni kan. Tapi saya nak kena tahu bunga-bunga ni kenapa? Dan mengapa bunga-bunga ni terpilih menjadi bunga-bunga produktif dan bukan bunga-bunga yang lain. Banyak lagi macam Abang kata beribu-ribu, berjuta-juta bunga. Kenapa bunga-bunga ni je adalah bunga-bunga produktif, bunga-bunga lain tu? Okey, terima kasih. Good, soalan yang sangat bagus. Kalau nak ikutkan bunga ni banyak dekat dunia, dekat Malaysia ni banyak. Tapi kenapa kita pilih pokok-pokok yang kata senang kita bunga produktif ni yang ada dekat background Abang Ed ni lah, macam tunera, kemuning, lantana, air mata pengantin, ros Jepun. Okey, pertama pokok-pokok ni sebenarnya mudah kita dapati. Dan kedua, kebanyakannya pokok-pokok ni mudah kita biakkan. Dan yang ketiga, pokok ni dia memang ada bahan kimia tersendiri yang ada dalam sulfat tu menjadi pokok-pokok ni yang boleh membantu menarik minat haiwan serangga seperti lebah madu, kelulut dan seterusnya juga. Pokok ni orang kata kategori free flowering, free blooming. Sebenarnya dia orang kata jangan risaulah, pokok ni sentiasa berbunga.
Cuma yang tadi pokok tonera tu lah, yang pukul 10 tu lah. Okay, kalau pukul 10 kata dia tutup, jangan kecewa pula. Memang kerja dia akan tutup. Dia akan buka pagi. Takut kena pingsan. Apa asal cantik kan siang bunga, malam tak bunga kan macam mana pula. Memang tak ada. Dia memang akan tutup pukul 10 atau pukul 11 pagi. Okay, so adalah sebenarnya pokok-pokok ni memang orang kata free flowering. Dan dia juga perennial, tahan lama. So orang kata mudah diselenggara. Okey, orang kata memang dia bahasa dia kata, orang kata mak cakap lah ya, tak baja pun dia akan berbunga lah. Tak siram pun dia lasak, dia lasak. Dia tahan lasak. Dia tahan lasak. So dia sesuai dengan keadaan kita. So that's why kebanyakannya Tak, Abang Ed, maaf. Dia bukan sesuai untuk dia sesuai untuk orang yang tak reti jaga pokok bunga macam saya. Tak apa. Okey, itulah antara kelebihan yang orang kata bahasa mudah dia free flowering lah. Dia free flowering yang orang kata macam saya cakap tadi, kalau orang tanam pokok, orang beli pokok bunga, orang tu mesti nak pokok dia berbunga. Betul. Contoh kalau bunga kertas kan, orang akan kecewa kenapa lah pokok bunga kertas aku tak berbunga-bunga. Batang dengan daun je, lepas tu jarang-jarang pula tu. Macam yang macam yang saya cakap tadi, banyak bunga yang produktif. Ada juga yang pakai bunga matahari. Tapi bunga matahari kita hidup dia dalam kategori annual. Annual bermaksud kita hidup kurang pada setahun. Jadi kita kena sentiasa ganti lah kan. That's why kita bagi yang kata asasnya lebih kurang 12 pokok ni lah. Yang perennial. Kita hidup dia dekat Malaysia ni lebih setahun. So kita tak perlu nak ganti pokok lain. Kita hanya perlu buat apa? Buat maintenance. Merumpai kalau ada rumput kawasan dia, menjala kat rumah orang tu kita kena potong. Lepas tu mana pokok tu sama masa kita kena trim. Ini yang kata kita bukan sebab saya menjual pokok ni, tidak kan, kata orang salah faham lah kan Puan Mariam. Takkan di PM kat bawah. Abang Ed, saya nak beli. Tak ada. Ini memang kami bukan simply nak mengutarakan pokok-pokok ni, tapi kami ada buat kajian juga. Kami ada baca banyak literature review kebolehan pokok-pokok ni dalam memberikan impak yang baik supaya ianya menjadi produktif. Okey, contohlah kalau pokok 10 tu kan memang produktif. Kebanyakannya pokok-pokok yang sesaria ni memang lebah suka hinggap. Okey, keluluk suka hinggap untuk buat makanan. Dan dia juga beri pulangan yang baik kepada kita dengan menghasilkan madu asli. Okey. So ada juga yang macam pokok kemuning yang lebah besar tengah hinggap tu kan, bunga putih tu kan. Among the best aromaterapi. Kalau you bayangkan kalau you buat pokok kemuning tu secara pagaran, dia kalau dah berbunga tu, bunga dia gugur tu macam dataran putih, dataran orang panggil dataran kemuning. Warna putih. So dia wangi. So macam bunga tonera, bunga telang, pokok telang. So memang semua orang tahu. Keluluk pun suka, lebah madu pun suka, dan dalam masa yang sama dia juga ada warna biru kan. Selain pada gunakan untuk nasi kerabu ataupun pewarna makanan, you tengok biru ni orang panggil macam warna ultraviolet, betul? Betul. Puan Mariam ataupun tuan-tuan pernah pergi tak kat kedai-kedai makan? Ada fly trap tu. Ada banyak. Selalu nampak. Warna nampak. apa lampu tu? Lampu tu warna apa? Merah, hijau, pelangi. Merah. UV kan, UV. UV color. So that's why itulah kelebihan pokok-pokok yang ada warna biru ni, dia boleh attract insect. Dia ada UV light. Insect akan dominan ke arah itu. Insect yang kata memang insect ni penting kan, tapi insect serangga-serangga yang orang kata yang merosakkanlah. Kita kena ingat kalau kita ada 10 ekor serangga, kita spray dengan racun kimia, semua 10 tu akan mati biasanya lah. Betul. So dengan kawalan secara biologi ni, dia tak membunuh sangatlah serangga-serangga perosak ni, tapi dia boleh mengalihkan tumpuan serangga-serangga perosak ni. Okey. So kalau 10 ekor nak menyerang Puan Mariam, contohlah ya, dia nampak je bunga-bunga ni, dia akan mengalihkan pandangan dia. Mungkin yang serang you mungkin seekor atau 2 ekor. Yang lain tu akan tarik ke yang leka, sebab dia ada tarikan. Betul. Faham. Yang serang tu mungkin dia buta lah. Okey. Dia ada term dia panggil pheromone. Pheromone ni menarik. Okey. Contohlah kalau kita
bangun kalau kita wangi. Wah, wanginya orang tu, feromon. Satu lagi, elomon. Elomon ni menolak. So benda-benda itu, pokok-pokok ni dia ada satu keunikan dia, feromon menarik minat, elomon dia menolak. Ini Elomon menarik. Ini menarik. Ini yang saya nak tanya. Kadang-kadang, okay, feromon. Contoh, pokok lantana cemara dia consider sebagai feromon elomon, dia menolak. Kalau you pegang bau dia pun memang dia akan busuk. Biasanya elomon ni pokok-pokok yang lebih kepada yang mengalau serangga, insect repellent. Itu insect repellent tu kita ada topik. InsyaAllah topik kalau ada lain. rezeki, Kita jangan topik sentuh. lain. Insect repellent saja kita cerita. Habis nanti topik kita kalau kita sembang. Kita nak tahu, dia ada feromon, dia ada elomon. Ini yang pokok. Senang saya nak concludekan kat sini. You punya soalan kenapa pokok-pokok ni tadi? Sebab apa pokok-pokok bunga ni tadi memang dia free flowering dan dia ada function yang baik, aesthetic and functionality, dan juga dia memberikan orang kata melibatkan satu elemen yang mesra kepada fauna-fauna supaya dapat membantu mengelilingi kita punya kawasan ni, dan secara tak langsung dapat membantu membaiki ekosistem kita, alam sekitar kita biar seimbang dengan kehadiran flora dan fauna. Saya baik saya tak nyanyi lagu Flora Cinta. Yes, baru saya rasa macam nak nyanyi lah pagi ni nak nyanyi lagu Flora Cinta ni. Okey, masalahnya kan Cik Adli ni, bila saya tak sempat lagi saya nak tanya apa sebenarnya impak pada alam sekitar kita. Sebenarnya Abang Ed kita dah tolong jawab dah soalan tu. Dalam keadaan tidak sedar. Yalah, sebab apa bahasa mudah dia, kalau bahasa teknikal mengenai dengan bunga produktif rakan lama anda ni, bahasa teknikal dia kalau disebut adalah orang panggil companion plant. Tapi kita ni, saya pun kenalah friendly dengan tuan-tuan dan perempuan. Mungkin yang dengar, tuan-tuan dan perempuan yang mendengar ni mungkin ada orang teknikal, ada orang yang mungkin ada dari segi pencinta laman yang kata yang minat laman. So kita kena gunakan bahasa mudah, rakan laman anda. Tapi kalau kita sebut companion plant, inilah satu kaedah untuk membantu memastikan macam mana kita punya berkebun, sama ada berkebun secara bercocok tanam secara berskala besar atau berskala kecil, tapi dalam masa yang sama kita juga membantu negara kita melaksanakan pertanian secara sihat, berkebun secara sihat, kurang penggunaan racun kimia, kurang pelbagai bahan kimia. Okey, kita blendkan dengan elemen-elemen dengan tanaman yang menyediakan elemen produktif dengan bermotifkan untuk kita membantu memelihara alam sekitar kita, walaupun kita bermula pada rumah. Orang kata nak mula besar, mula pada kecil. Kecil tu mula pada rumah lah. Baru kita biasakan untuk keadaan lebih besar lagi, insyaAllah. Betul. Tapi boleh tak kalau saya rangkumkan sedikit dekat sini, sebenarnya pagi ni Abang Eb sebenarnya nak bagi tahu dekat kita semua sebenarnya dekat luar sana, sebenarnya bercucuk tanam ni, tanaman yang hari ni, pagi ni yang Abang Eb cakap ni, ada mengajar kita ni sebenarnya, dia bukan sekadar cantik, tapi dia dapat membantu hidup kita seharian, persekitaran kehidupan kita, ekosistem hidup kita. Sebenarnya betul tak? Sebab kalau kita sebab bila kita tanam pokok bunga, kita rasa ni pokok bunga ni cantik, sedap mata memandang. Tapi kita tak pernah tahu apa kegunaan dia. Tapi kegunaan pokok selain daripada cantik. Tapi pagi ni sebenarnya Abang Ed dah kongsikan beberapa nama pokok yang disenaraikan tadi adalah bunga tu adalah bunga produktif. Maknanya dia bukan sekadar cantik. Kenapa dipanggil bunga produktif? Sebab dia bukan dia kata bunga produktif rakan lama anda. Rakan lama ni maknanya kita seronok nak duduk kat laman kita sebab kita nampak pokok tu cantik. Dan juga pokok tu kita boleh gunakan untuk sesuatu benda yang lain. Sebab apa, kalau kita dapat tahu extra function pokok-pokok tu selain daripada cantik, macam episod apa kita pasal laman edible kan, kita tahu dah selain pada boleh makan, dia juga boleh membuatkan pembuatan minyak pati ke minyak apa kan. So kalau topik kali ni bunga produktif, kalau kita tahu bunga ni bukan sekadar cantik di mata, tapi dia ada function yang selain pada untuk hidupan lain daripada kita manusia. So kita akan appreciate. Contohlah kita apa yang paling senang. Dengar lagi-lagi lah kita ada letakkan pokok-pokok yang lebah suka datang. So lebah ni kita tahu kan, macam saya cakap tadi, dia merupakan the best agent penerbungaan. So kita macam bagi makan pada dia. Satu kita menyediakan makanan
makanan kepada serangga kecil ni. So kita semacam orang kata bersedekah juga pada dia lah. So kita Baru saya kata dapat amalan dengan secara secara tiba-tiba. Rasa seronok dan kita akan lebih menghargai alam sekitar kita. Menghargai dengan tanaman-tanaman yang ada di sekeliling kita. Bukan anda sekadar dekat luar sana janganlah risau. Maksud Abang Ed tu bukanlah lebah yang datang nak gigit anda tu sebenarnya. Lebah yang comel-comel yang kecil-kecil tu je. Sebab nanti dia ingat pula Abang Ed tengah mengajar tanam lebah nak dapat madu. Bukan. Bukan. Sebab apa kita nak bagikan mereka ni kata sumber makanan supaya supaya mereka ni tak akan pupus. Macam rama-rama kan cantik. Orang kata kalau senang cerita, kalau taman ada, saya pernah belajar dengan orang lama. Kalau tanaman-tanaman kawasan kita ni didatangi oleh fauna, okey, flora memang ada lah kan, flora tanaman lah kan. Fauna macam lebah, rama-rama, kumbang, maksudnya ladang kita ni selamat. Selamat daripada elemen-elemen chemical yang di sekeliling, seperti kawasan perindustrian ke, kita menggunakan kadar penggunaan dengan betul. Jadi itu selamat. Itulah saya difahamkan lah. Anda boleh duduk kat luar tu yang boleh hirup udara segar. Ya, betul. Kalau dalam pertanian dia okey. Itulah seronok. Saya pun seronok sebab baru saya faham maknanya bila ada rama-rama apa semua, maknanya betul lah, maknanya baru kita boleh menghirup udara yang segar. Kalau tak ada tu fikir-fikirkanlah. Kan. Jadi sebelum kita ni, saya nak tanya lagi satu soalan yang mungkin ada soalan terakhir yang mungkin Abang Ed boleh ceritakan dekat saya. Sebenarnya bila dah bercerita macam ni, pastinya ramai dekat luar sana yang mempunyai kengkangan halaman. Okey, kita bercerita tentang kengkangan halaman. Okey, tentang amalan pertanian yang baik. Siapa yang boleh amalkan pertanian yang baik ni macam ni? Lepas tu laman, adakah orang yang mempunyai laman yang kecil dia boleh mempraktiskan hidupan halaman yang macam ni? Macam mana tu? Okey, bila kita bercerita pasal berbalik pada topik kita tadi tu, bungaan produktif rakam laman anda, dan bungaan produktif rakam laman anda, bahasa teknikal dia adalah companion plant. Tuan-tuan yang dengar ni, companion plant. Ataupun bahasa dia tanaman pendamping. Okey. So, kita sedikit sebanyak dapat membantu mengamalkan amalan praktis dalam pertanian dipanggil amalan pertanian baik, iaitu ataupun bahasa mudah dia Malaysia Good Agriculture Practices lah. Okey. So, amalan pertanian baik ni adalah kita melaksanakan aktiviti-aktiviti pertanian untuk menghasilkan sumber pengurusan pertanian secara baik dan lestari. Okey, selain daripada meningkatkan produktiviti ladang, hasil makanan juga selamat dimakan. Okey, dengan mengambil kira kebajikan, keselamatan serta bekerja. Okey. So sekarang kita cerita pasal laman. Siapa yang boleh mempraktikkan amalan pertanian baik? Boleh ke macam you tanya tadi kan, Puan Mariam kan? Laman kecil boleh ke? Okey, sebenarnya amalan pertanian baik ini bermula pada diri kita sendiri, di mana di rumah kita juga. Okey, walaupun laman kita kecil, jangan ingat orang tak tahu. Okey, alah laman aku kecil, aku ada sikit je pokok pandan, aku ada sikit pokok terung. Orang bukan nampak pun, tersembunyi. Kalau aku spray racun kimia berlebihan pun pemanah bukan tahu. Contoh gitulah kan. So kita kena didik pada diri kita sendiri. Okey. So walaupun tanaman kita tak besar, laman kita tak besar, tapi kita cuba didik dengan diri kita sendiri. Contohnya kita menggunakan kalau kita menggunakan menjalankan aktiviti penyelenggaraan pertanian dengan menggunakan kaedah yang betul. Contohnya kalau menggunakan racun serangga tu, menggunakan racun serangga yang kadar yang betul, jangan berlebihan, dan jangan berlebihan, dan pengurusan sistem racun serangga tu kena orang kata kena berada dalam keadaan yang betul dan berhemah walaupun ladang kita kecil. Okey, that's why dengan adanya bungaan produktif ni secara tak langsung dia menggalakkan aktiviti-aktiviti fauna yang baik, yang beri manfaat kepada kita, contohnya macam lebah, madu, lebah kelulut, dan juga boleh memberikan sebagai elemen kata menghalau
menjadi perumah kepada insek-insek yang bermanfaat lah kan, dan secara langsung dia boleh mengawal serangga yang merosakkan yang akan merosakkan kawasan pertanian kita dengan orang kata dengan secara semula jadi. Okey. So secara tak langsung ia dapat secara tak langsung kita dapat mengamalkan amalan pertanian baik dengan menggunakan penggunaan racun kimia, racun serangga. Okey, so secara masa sama kita dapat memastikan laman kita ni sentiasa ceria dan orang kata lestari dan cantik, dan ia juga dapat membantu memelihara ekosistem di kawasan kita lah. So apa yang saya nak sertakan kat sini, nak melaksanakan amalan pertanian baik, dia bukan kira kawasan kita besar, kawasan kita kecil, dan siapa yang nak mulakan, diri kita sendiri. Saya sendiri memang ada tak banyak pokok dekat rumah, tapi saya sendiri tidak menggunakan racun kimia di rumah saya. Sebab apa, saya pertama untuk keluarga saya makan dengan sihat, dan yang kedua saya tahu dengan sumbangan kecil ni dapat membantu memelihara alam sekitar di kawasan rumah saya. Kadang-kadang orang tak tahu. Kalau kita dekat ladang kan, orang cuci tong. Ada kaedah cuci tong racun yang sebenar-benarnya. Tapi dekat rumah kita, siapa? Kadang-kadang kan, kita dah gunakan racun kimia tu, kita buat apa? Kita basuh, kita buang sisa tu kat longkang. Betul. Longkang tu ke mana? Air tu ke mana? Air tu ke dekat pusat kumbahan. Untuk proses tu kan dia akan jadikan lama-lama dia akan sedikit tercemar. Itu yang kita tak nak benda tu. That's why kita mencadangkan bunga produktif, rakan lama anda ataupun companion plant ni saya tak langsung dapat membantu memelihara alam sekitar kita dalam kaedah orang kata secara semula jadi, secara natural. Jadi anda dekat luar sana tepuk dada, tanya selera. Nak alam sekitar ke memang nak jadi pemusnah ataupun anda menjadi kan a part of haiwan-haiwan perosak ni ke, tapi kita dah jadi manusia perosak lah sebab kita bukan haiwan. So dengan laman kita yang kecil, kita juga boleh memberi sumbangan besar kepada negara kita. Okay. Dalam keadaan tak sedar, anda tak perasan pun benda tu anda buat. So kalau kita mana tahu nanti kita bermula dengan kecil-kecilan di rumah, satu hari nanti kita akan berminat dengan pertanian, dengan laman, kita nak buat skala besar. So kita dah dididik dengan amalan pertanian baik untuk ke arah skala besar. Jadi mudah. Kan? Dia banyak kelebihan ni. Kalau kita pasal amalan pertanian baik ni, boleh buat satu episod ni. Betul. Kita boleh sembang sampai besok pagi. Sampai besok pagi. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Abang Ed kerana sudi menjayakan sembang laman Impiana ni. Pada setiap hari Sabtu, insya-Allah memang pada setiap hari Sabtu anda akan lihat wajah saya, tetapi dengan panel-panel yang berlainan. Tetapi bila saya sebut saja sembang laman, mestilah Abang Ed akan menjadi partner saya dalam sembang laman. InsyaAllah. Dan saya jutaan ribuan terima kasih kepada Jabatan Pertanian Malaysia kerana memberi sokongan yang baik, kerana memberi peluang kepada saya untuk interview Abang Ed, Abang Ed dapat berkongsi dengan pembaca dan followers Impiana dekat luar sana tentang laman yang ramai nak tahu, saya tahu, dan ramai saya dapat tahu yang anda dekat luar sana berminat dengan laman. Jadi dekat sini saya nak ambil kesempatan sikit Abang Ed sebenarnya nak bagi kat diorang ni, nak bagi promo sikit sebenarnya, nak minta orang ramai yang memang nakkan sangat tahu tentang laman ni. Impiana ada menganjurkan seminar di atas talian iaitu webinar pada 19 hari bulan 6 jam 3 hingga 4 petang selama 1 jam. Tapi seminar ni yang kita buat ni adalah lebih mendekati dengan panel jemputan khas kita daripada Jabatan Pertanian juga, iaitu Puan Juliana. Alright. Jadi kalau anda dekat luar sana yang dah ikut sembang laman Impiana dah 2 minggu berturut-turut ni, saya minta anda boleh tengok dekat FB dan IG Impiana, klik link yang dah diberikan untuk daftar diri anda. Jangan tak daftar segera. Daftar. Kan lepas tu barulah kita boleh sembang benda tu lebih. Dan saya nak cakap, jadi anda boleh tunggu episod-episod yang lebih menarik pada setiap hari Sabtu dalam Sembang Deko Impiana dan juga Sembang Laman Impiana. Abang Ed akan sentiasa berada dengan saya. Anda boleh tanya 1001 soalan dekat bawah, komen dan tanya, insya-Allah Abang Ed akan balas. Betul tak? Boleh tak? Boleh ke saya cakap gitu? Boleh insya-Allah. Kalau nak bagi pesanan sikit boleh?
Boleh. Okey, kepada tuan-tuan dan puan sana, setelah hasil daripada perkongsian kita berkenaan dengan program produktif dan rakan lama anda ni ataupun companion plan ni, kami berharap agar kita semua lebih menyayangi dengan alam sekitar kita, flora-flora dekat kawasan kita. So kita laksanakan aktiviti bercucuk tanam sama ada berskala kecil atau besar dengan keadaan yang betul, dan patuhi SOP ketika musim lockdown ni. Okey, jangan kumpul, jangan pesan lah orang berkebun kan, seronok kan. Okey. Kena ingat. Tapi sebelum kita akhiri ni, saya nak tanya, nursery buka tak? Okey, nursery buka tu, itulah nak cakap pun, mana yang mendapat kelulusan daripada Jabatan Tanam tu, insya-Allah lah. Okey. Tapi kita sendiri yang pengusaha-pengusaha kebun secara komuniti laksanakan mengikut SOP yang telah ditetapkan. Dan saya nak cakap kat sini, SOP ni bukan pandemik COVID je SOP. Berkebun pun ada SOP dia sendiri. Macam mana SOP berkebun lagi lama. Okey, salah satu contohnya, saya bagi tip, dia ada banyak SOP berkebun ni. Okey, yang kita boleh share. Kita boleh share untuk next sembalaman, episod minggu seterusnya. Jangan lupa berkebun menggunakan sarung tangan. Okay. Sebab sarung apa? Tangan. Sebab apa? Saya nak tanya, tapi saya tak nak tanya sebab saya nak suruh anda ikut sembang laman ni. Biar anda tertanya-tanya. Sebab satu SOP dah kita kena pakai sarung tangan. Sebab apa nanti? Sebab apa? Sebab apa nanti orang kata, kita ni orang petani, mana boleh, tak syok lah pakai sarung tangan. Tidak, okey. Berkebun memang kena pakai salah satu SOP dia, kena pakai sarung tangan. Next, tunggu, kenapa? Nampak tak? Abang Ed dia dah bagi teaser. Dia bagi orang rasa macam, lawak apa tu? Kenapa? So, sayangi alam sekitar kita, sayangi tanaman kita, sayangi alam sekitar kita, dan sayangi hidup kita, diri kita sendiri, insya-Allah. Okay. Terima kasih banyak Abang Ed. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih Puan Mariam atas jemputan dan tuan-tuan semua yang mengikuti program ini, insya-Allah. InsyaAllah kita akan bagi lagi topik yang lebih hangat dan kita jumpa lagi insyaAllah dalam minggu hadapan dan kita akan bertemu lagi dengan Abang Ed dalam episod Sembang Lama. Terima kasih Abang Ed. Bye. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.